Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Yang dihormati saudara pengerusi Al-Fadil Ustaz Haji Muhammad Naqai Haji Ahmad, Naib yang di-Pertua Gompas, saudara-saudara ahli jawatan kuasa Agung PAS, saudara Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Oleh kerana majlis kita pada malam ini adalah majlis perpaduan bertindak menentang kezaliman, bukan suatu majlis main-mainan, bukan suatu majlis gurau-gurauan, majlis yang diadakan dengan penuh tanggungjawab untuk bertindak menentang kezaliman berdasarkan sungguh-sungguh kita berpegang kepada firman Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Maka beristiqamahlah kamu, berdirilah kamu di jalan yang betul, kehadiran kita dengan niat yang betul, takbir kita dengan betul, setiap ucapan yang kita sampaikan dengan keyakinan yang betul, bukan merupakan suatu slogan main-mainan. Maka hendaklah kamu istiqamah, tetap di atas jalan yang betul, sebagaimana kamu diperintah, dan orang-orang yang bertaubat bersama-sama dengan kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Walaupun bertindak menentang kezaliman, jangan kamu melampaui batas. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Takutlah kamu akan fitnah yang tidak akan mengenai orang-orang yang zalim sahaja. Kalau kamu silap-silap langkah, kamu juga akan mengenai fitnah itu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah itu
maha hebat balasannya. Kita mengadakan majlis ini seperti yang saya ucapkan pagi tadi. Saya ulang sekali lagi. Bukan untuk mencabar sesiapa, tetapi untuk menuntut keadilan, dan supaya keadilan itu ditegakkan. Untuk menentang kezaliman, supaya kezaliman itu diruntuhkan. Untuk membela orang-orang yang zalim. Kerana Nabi kita mengajar kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. Idza ra'aita ummati tahabu an taqula lidh-dhalimi ya zalim faqad tud'a minha. Wa fi riwayatin fa batnul ardi khairum min zahriha. Rawahul Imam Ahmad. Maksudnya, apabila kamu melihat umat aku takut untuk berdepan dengan orang yang zalim, dan berkata kepada orang yang zalim itu, wahai si zalim, tidak berani nak mengatakan zalim kepada orang yang zalim, maka diterimalah ucapan selamat tinggal daripadanya. Dalam satu riwayat yang lain, maka perut bumi lebih baik dari atasnya. Suatu amanat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Ta'ala, kedua-duanya menjadi pegangan yang teguh kepada kita sekalian. Orang yang zalim selama-lamanya zalim. Setelah ia melakukan kezaliman, maka cakapnya juga zalim. Kemarin akhbar menyiarkan satu laporan berita ucapan Perdana Menteri Malaysia yang tidak sabar menunggu Majlis Fatwa Kebangsaan memberi fatwa, yang tidak sabar menunggu Majlis Fatwa Negeri Kedah memberi fatwa. Ia memintas memberi fatwa, di mana Perdana Menteri yang ketika menjelang berlakunya peristiwa debat mengaku dia tidak tahu agama. Dalam peristiwa memali ini ia telah memberi fatwa, seperti yang disiarkan oleh akhbar, yang tajuknya ajaran Ibrahim Libya kepada pengikut-pengikutnya tidak betul. Mahdir. Ilmu kebal berlawanan dengan Islam. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, ajaran Ibrahim Libya kepada pengikutnya bahawa mereka mempunyai ilmu kebal adalah berlawanan dengan ajaran Islam yang sebenar. Perdana Menteri menarik perhatian, jika orang Islam boleh memakai ilmu kebal, sudah tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibnu Hamzah, kata dia. Oleh kerana barangkali dia lebih kenal Marco Polo daripada Saidina Hamzah, maka dia tidak pandai menyebut Saidina Hamzah. Dan para pemimpin Islam yang lain katanya tidak mendapat cedera di dalam peperangan Uhud yang bersejarah itu di zaman Rasulullah dahulu. Katanya kejadian berdarah di kampung Memali Baling 19 November lalu adalah contoh paling ketara adanya pengikut-pengikut ajaran Karut. Kononnya mereka kebal dan tidak ditembusi peluru, tetapi malang sekali mereka sendiri tidak menyedari telah menjadi mangsa ajaran tidak betul, dan akhirnya terkorban, kata Perdana Menteri, berucap merasmikan perwakilan ke-14 Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia. Memberi fatwa di hadapan guru agama. Guru agama yang mendengar fatwa, Perdana Menteri yang bagi fatwa.
Inilah di antara perkara-perkara yang ajaib dalam dunia hari ini, di mana setahu kita dan akhbar pun menyiarkan bahawa saudara kita Asy-Syahid Ibrahim Mahmud bukannya khalifah seni silat gayung. Saudara kita Ibrahim Libya bukannya maha guru silat gayung. Dan saudara kita Ibrahim Libya tidak pernah menjadi penaung mana-mana persatuan silat gayung. Setahu kita, yang paling ramai menjadi penaung persatuan silat gayung ini ialah menteri-menteri UMNO. Yang tak perlu saya sebut nama mereka, yang saudara boleh baca di dalam akhbar-akhbar. Dan untuk menjawab persoalan yang ditimbul ini, Allah Subhanahu wa taala telah menjawab sebelum daripada Dr. Mahathir berucap. Jawapannya dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinn yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilayhi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardawhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun afaghayrallahi abtaghi hakaman وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة الأنعام, surah binatang-binatang, di mana ayat ini diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pengajaran kepada umatnya hingga hari kiamat. Maknanya, demikian itulah kami jadikan kepada tiap-tiap nabi itu ada musuh-musuh. Nabi manusia yang paling baik ada musuh-musuh. Apalagi kita pengikut Nabi yang lemah ini, sudah tentu ramai musuh-musuh. Allah menyatakan demikian itulah kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh-musuh yang terdiri daripada syaitan-syaitan manusia dan jin. Allah menamakan mereka-mereka ini sebagai syaitan-syaitan yang membisikkan, yang menyatakan di kalangan mereka antara satu sama lain dengan kata-kata yang indah untuk menipu. Zukhrufal qawli ghurura, menghiaskan kata-kata dan cakap untuk menipu. Kalaulah sekiranya Tuhanmu menghendaki, tidaklah mereka itu dapat melakukannya. Tetapi Allah mengizinkan mereka melakukannya kerana mengandung hikmat. Fadharhum wa ma yaftarun, maka tinggalkanlah mereka dengan apa yang mereka ada-adakan. Mereka bercakap banyak, mereka menaburkan fitnah, kita menghadapinya dengan sabar. Mereka memfitnah orang-orang yang telah mati,
mereka memberi pahala percuma kepada orang yang telah mati. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Siapakah orang yang berminat dengan kenyataan-kenyataan ini? Allah memberitahu. Maka akan cenderunglah, berminatlah dengan kenyataan-kenyataan yang seperti ini oleh hati-hati orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Orang yang jenis tidak beriman kepada hari akhirat berminat dengan kenyataan-kenyataan yang seperti ini. Mereka meredainya, biarlah mereka beramal apa yang diamalkan oleh syaitan-syaitan mereka. Allah bertanya, Afaghairallahi abtaghi hakaman, Afaghairallahi abtaghi hakaman, wa huwa alladhi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Apakah selain daripada Allah aku menuntut sebagai hakim yang maha adil? Kepada orang yang beriman mengatakan tidak. Mestilah menganggap Allah sebagai penghukum yang paling adil. Ialah yang telah menurunkan kepada kamu kitab dengan penjelasan-penjelasan. Dan yang mendatangkan kepada mereka itu, dan orang-orang yang dikurniakan kepada mereka itu akan kitab. Mereka itu mengetahui bahawa sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dengan sebenarnya, maka janganlah kamu termasuk menjadi orang-orang yang ragu dan syak. Dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu dari segi kebenaran, dari segi keadilan. Kebenaran yang sempurna ialah kalimah Tuhan. Keadilan yang sempurna ialah kalimah Tuhan. Tiada perubahan sekali-kali kepada kalimah-kalimahnya. Ialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah menyatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika sekiranya kamu taat, kamu ikut akan kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi ini, nescaya mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Tidaklah mereka ikut malaikat sangkaan semata-mata. Dalam masalah agama pun mereka pakai sangka. Bukan mereka pakai nas, mereka pakai agak-agak, bercakap dengan akal. Bukan bercakap dengan nas, bercakap dengan akal. Sebut Sayyidina Hamzah pun tak betul. Macam mana nak baca nas? Mereka bercakap dengan akal semata-mata. Dan tidaklah mereka itu melakukan malaikat suatu pembohongan. Dan seringkali mereka menyatakan bahawa golongan Islam ini adalah golongan yang sesat. Ini adalah asam garam mereka. Allah menyatakan, inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang sesat daripada jalannya, dan ialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kepada kita, bukan kita menyatakan bahawa kita orang yang paling tahu tentang siapa yang sesat. Kita tidak mengatakan juga Dr. Mahathir tahu siapa yang sesat. Tetapi orang yang mengetahui siapa yang sesat ialah Allah. Oleh kerana itu, untuk mengetahui siapa yang sesat, buka Quran, buka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertemulah kita dengan siapa yang sesat. Dan kita telah lama mengajak pemimpin-pemimpin UMNO yang tahu agama supaya membuka Quran dan membuka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan sama ada kami sesat ataupun kamu sesat. Dan dalam masalah peristiwa Memali, kita minta
Mereka nyatakan di mana nas? Di mana ayat Quran? Apakah wirid-wirid yang dibaca oleh Ustaz Ibrahim Mahmud? Apakah bacaannya? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bawa bukti-bukti kamu jika sekiranya kamu adalah orang-orang yang benar. Kami tidak mahu nas, ayat-ayat yang ditulis di dalam surah khabar. Nas bukan di dalam surah khabar. Surah khabar yang boleh menyiarkan segala berita. Berita Islam pun dia sia, berita rogul pun dia sia, berita bintang filem bercerai pun dia sia. Ini bukan tempat untuk mencari nas, dan bukan gelanggang untuk mencari kebenaran. Gelanggang untuk mencari kebenaran ialah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita, peristiwa memali ini bukan perkara baru dalam perjuangan Islam. Ia adalah sejarah yang berulang. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Quran banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku seperti peristiwa-peristiwa memali, di mana kesalahan orang yang dibunuh tidak lain kerana mereka menyatakan kami mahu kepada Islam. Tidak lain kerana menyatakan kami mahu kepada negara Islam. Bukalah kaset-kaset Ustaz Ibrahim Libya. Ucapan-ucapan beliau bukan ilmu-ilmu kebal yang diajar di dalam kaset-kasetnya. Kaset-kaset yang banyak tersimpan, termasuk di Bukit Aman. Buka balik kaset-kaset itu, dengar ucapannya. Di mana ilmu salah? Di mana ilmu tak betul? Dan Ustaz Ibrahim Libya bukan seorang yang mahukan kepentingan diri. Kalau ia mahukan kepentingan diri, lebih seronok berada di bawah ketiak Dr. Mahathir di Jabatan Perdana Menteri. Beliau telah meletakkan jawatan. Apa ada di kampung Memali? Apa kemudahan ada di sana? Meninggalkan jawatan di Kuala Lumpur. Tidakkah ini merupakan suatu bukti yang patut difikir oleh orang-orang yang mahu berfikir? Rumah beliau bukan seperti rumah Dr. Mahathir. Pagar-pagar rumah beliau bukan seperti tembak rumah Musa Hitam dan Dr. Mahathir. Pagar-pagar yang boleh ditembusi oleh kereta perisai, yang boleh dimasuki oleh kereta biasa, yang boleh dimasuk dengan senang dan mudah. Inikah orang yang dianggap sebagai menyesatkan masyarakat, menyesatkan orang ramai? Marilah kita baca di dalam Al-Quran beberapa kisah yang perlu kita mengambil iktibar, di mana ada titik persamaannya. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan-kerajaan zaman dulu terhadap golongan Islam. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Sesungguhnya mereka adalah belia-belia, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kami tambahkan kepada mereka petunjuk ketika mereka berdiri menyatakan bahawa Tuhan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mereka berdiri mengatakan Tuhan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di mana golongan belia ini diambil tindakan untuk ditangkap. Lalu mereka menyelamatkan diri mereka ke dalam gua yang jauh dari manusia, yang kisahnya disebut di dalam Al-Quran. Mereka bukan melarikan dadah dan ganja. Mereka bukan melarikan duit BMF.
Mereka bukan melarikan riswah, tetapi kerana mereka berdiri mengatakan Tuhan kami ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Negeri ini mesti diperintah secara Islam, secara hukum Allah. Ini tuntutan mereka. Kerana kesalahan itu mereka diburu oleh kerajaan. Itu saja kesalahannya. Ini dicatat dalam Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut lagi, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka itu telah dizalimi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Yaitulah orang-orang yang dihalau dari kampung halaman mereka, semata-mata kerana mereka mengatakan bahawa Tuhan kami ialah Allah. Ini saja kesalahannya. Mereka dihalau dari negeri Mekah. Kesalahannya kerana mereka mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Negeri Mekah ini hendaklah diperintah dengan cara hukum Allah. Bukan mereka menembak Abu Jahal, bukan mereka membunuh Abu Jahal. Mereka hanya bercakap dengan gigi dan lidah, wahai pembesar-pembesar, kembalilah kamu kepada Allah. Ini saja kesalahannya. Mereka dihalau dari kampung halaman, berhijrah ke Madinah. Ada di antara mereka yang mati dibunuh. Dalam surah Yasin, firman Allah Ta'ala, Yasin ni pemimpin UMNO pembaca. Bila ada tahlil, mereka baca Yasin ramai-ramai. Mereka baca Yasin ramai-ramai dalam istiadat, dalam majlis, untuk mengambil berkat daripada Yasin. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala menceritakan peristiwa seperti memali ini. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. Itulah dia kisahnya, di mana Allah menyatakan wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Berilah kepada mereka yang menentang Islam itu kisah sebuah kampung, sebuah negeri yang disebut oleh ulama tafsir bernama Antakya, sebuah negeri Perba yang terletak di perbatasan antara Turki dan Syria. Ketika datang kepada mereka utusan Allah, id arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma, ketika kami utuskan kepada mereka 2 orang rasul, lalu mereka membohongi kedua-dua orang rasul itu.
Bukan sekadar mereka membohongi, mereka menangkap, mereka menyebat, dan mereka penjarakan Rasul itu. Fa'azzazna bisalisin, lalu kami kuatkan dengan Rasul yang ketiga. Allah mengutuskan Rasul yang ketiga. 3 orang Rasul yang pada awalnya berjaya mempengaruhi beberapa orang pembesar negeri yang berkenaan dan berjaya mempengaruhi raja, lalu membebaskan kedua orang rakannya yang dipenjara. Lalu ketiga-tiganya serentak menyatakan, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami diutuskan kepada kamu menjadi Rasul. Qalu ma antum illa basyarum mithluna. Di mana kerajaan negeri itu, pembesar-pembesar negeri itu mengatakan, tidaklah kamu ini malaikat manusia seperti kami. Kamu manusia seperti kami. Kami dapat tangkap kamu, kami boleh penjarakan kamu. Kalau sekarang ini bukannya kebal, boleh bunuh, mati, boleh tangkap, boleh penjara. Kamu manusia seperti kami. Tidak ada tanda-tanda keganjilan bagi kamu. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan tidaklah Tuhan yang Rahman itu menurunkan sesuatu kepada kamu, malaikat kamu adalah orang yang berbohong. Kamu adalah orang yang berbohong, orang yang menyesatkan orang. Apa yang kamu cakap ini bukannya benar. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa kami adalah diutuskan menjadi Rasul kepada kamu. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Dan tidaklah menjadi kewajipan kami malaikat menyampaikan dengan terang, dengan nyata. Rasul ini terus menyampaikan ajaran Allah. Bukan mereka memberontak, bukan mereka menubuhkan pasukan perang untuk menyerang negeri yang berkenaan. Mereka hanya bercakap. Bila mereka bercakap, lalu kerajaan yang berkenaan menjawab, qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami mendapat kesialan dengan sebab kamu. Dengan sebab kamu inilah negeri ini menjadi rosak. Dengan sebab kamu inilah timbulnya keluh kesah di dalam masyarakat. Kamu menimbulkan masalah kesialan dalam negeri ini. La illam tantahu lanarjumannakum. Jika sekiranya kamu tidak berhenti, kami akan rejam kamu. Kalau sekarang kami tembak kamu, kamu tak berhenti, kami akan rejam kamu. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Dan kami akan perkenakan kepada kamu adab yang pedih. Rasul itu menjawab. Di mana Rasul ini dengan tegasnya menjawab, tidak gentar kepada ancaman itu. Rasul-Rasul ini menjawab, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kesialan itu berada pada kamu sendiri, bukan pada kami. Kamu yang silap, kamu yang menjalankan tak betul. Kesialan ini pada kamu, bukannya pada kami. Jangan kamu nak menyalahkan orang. Kesalahan itu terletak pada diri kamu sendiri. Jika sekiranya kamu mengambil peringatan, adakah jika sekiranya kami memberi peringatan, sekadar bercakap, sekadar berucap, sekadar memberi peringatan, sekadar itu saja, kamu nak bunuh kami? Kamu nak rejam kami? Bukan kami rejam kamu. Kami semua bercakap, menyatakan Islam, sekadar itu saja. Adakah dengan ucapan itu kamu nak melakukan tindakan nak merejam? Nak melakukan azab kepada kami? Bal antum qaumum musrifun. Bahkan kamulah orang-orang yang melampau. Kamulah orang yang melampau, bukannya kami. Kami cuma bercakap, tapi kamu lontar, kamu rejam. Kami hanya bercakap. Siapa yang melampau? Kamulah yang melampau. Di saat mereka berdialog dengan hebatnya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, maka datanglah dari suatu tempat yang jauh dari bandar seorang lelaki. Hanya seorang lelaki yang beriman.
3 orang rasul, seorang lelaki yang menjadi pengikut, yang beriman dengan beraninya. Walaupun dia seorang, bila mendengar bahawa 3 orang rasul ini berada dalam keadaan bahaya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Lalu ia datang berlari-lari dengan cepatnya untuk menyelamatkan rasul yang diancam itu. Lalu ia berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah kamu akan rasul-rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak meminta upah daripada kamu. Di antara tanda kebenaran di mana rasul ini menyampaikan ajaran, dia tak minta kerja dengan kamu. Dia tak minta jadi pembesar negeri. Dia tidak minta upah daripada kamu. Menyampaikan kebenaran. Ini adalah tanda kebenaran. Kalau kamu ikut, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Adalah tidak harus bagiku bahawa aku tidak menyembah Allah yang menciptakan aku dan kepadanya kamu dikembalikan. Tidak menasabah. Lalu ia berdakwah, attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Maksudnya, adakah aku mengambil Tuhan yang lain daripada Allah? Jika sekiranya Tuhan yang Rahman itu menghendaki sesuatu kemudaratan mengenai aku, maka aku tidak berhajat kepada pertolongan Tuhan yang lain daripada Allah. Dan Tuhan yang lain daripada Allah tidak boleh menolong aku. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku ikut seperti kamu ini, maka aku akan jadi sesat sama. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Lalu dengan beraninya ia mengisytiharkan diri, walaupun dia seorang sebatang kara. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu. Dengarlah wahai kaumku. Qila dkhulil jannah. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ulama-ulama tafsir membincangkan manakah hubungan dengan ucapannya berdakwah dengan diucapkan supaya dia masuk syurga. Masuk syurga ni mesti selepas mati. Ini menunjukkan bahawa di antara itu berlaku peristiwa. Para ulama menyatakan, sebaik sahaja lelaki ini mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu, dengarlah wahai kaumku. Lalu bala tentera, raja yang berkenaan melompat beramai-ramai menangkap lelaki itu, menyaksa dan merebahkannya, dan mereka memijak beramai-ramai sehingga terburai perutnya. Ini suatu peristiwa yang amat ganas yang dicatatkan di dalam Al-Quran. Mereka memijak beramai-ramai. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Di mana sebaik sahaja ia meninggal dunia, ia berada di alam barzakh, Allah menyatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li wa ja'alani minal mukramin. Dia meneruskan ucapannya, mudah-mudahan kaum aku mengetahui dengan apa yang Allah Tuhanku ampunkan dosaku, dan ia telah jadikan aku di kalangan orang yang dimuliakan. Inilah yang dinyatakan orang yang berdakwah di masa dia hidup dan berdakwah sehingga ia mati. Ia menyatakan yang hak. Kesalahannya bukan kerana merampok. Kesalahannya bukan kerana menyamun. Kesalahannya bukan kerana riswah. Kesalahannya kerana mengatakan inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan kamu, dengarlah wahai kaumku. Kesalahannya ialah kerana beriman kepada Allah, kerana mahukan kepada pemerintahan hukum Allah, lalu diambil tindakan yang kejam,
Banyak orang baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat, tapi mereka tak faham, mereka tidak mengerti, mereka tidak mengambil iktibar. Inilah masalahnya. Mereka membaca surah Yasin untuk mati. Untuk mati. Sekadar itu sahaja. Dengan tidak menjadikan surah ini untuk menghidupkan hatinya, yang menjadi bekal kepadanya selepas mati. Inilah barangkali orang yang membaca Quran, Quran melaknatnya. Tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pengajaran daripada Al-Quran. Dalam suratul Buruj, suatu keganasan yang lebih dahsyat daripada peristiwa memalik. Qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladhi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Binasalah, kebinasaanlah kepada orang-orang yang mempunyai parit besar, yang dinyalakan api dan dihidupkan api itu dengan bahan-bahan pembakarnya. Ketika mereka itu duduk beramai-ramai di tepi parit, mereka menyaksikan di atas apa yang mereka lakukan membakar orang-orang yang beriman. Dan tidaklah mereka itu mengazabkan orang-orang yang beriman, melainkan kerana mereka beriman kepada Allah, Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji, yang baginya milik segala langit dan bumi, dan Allah di atas tiap-tiap suatu maha menyaksikan. Ingatlah, sesungguhnya orang yang melakukan penyiksaan fitnah terhadap orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan, orang-orang yang kerja melakukan fitnah, membunuh, menyebarkan berita-berita bohong untuk memburukkan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Bagi mereka adab neraka jahanam, dan bagi mereka adab yang membakar. Di mana kalau saudara baca Riyadhus Salihin, dalam bab sabar, diceritakan kisah ini dengan panjang. Bagaimana sebuah negeri yang rajanya zalim, yang kerajaannya zalim, yang menegakkan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah, menganggap dialah orang yang berkuasa, dialah kerajaan, menangkap tuan guru yang mengajar kanak-kanak yang ditugaskan oleh kerajaan untuk belajar ilmu sihir. Tuan guru itu dibelah kepalanya dengan gergaji. Ditangkap menteri yang beriman, ada juga menteri yang beriman, yang meletakkan jawatannya, rela dipecat, dia beriman, dibunuh. Dan kanak-kanak yang masih mentah tetapi akalnya matang, telah dilakukan pembunuhan di tengah khalayak ramai, di tengah orang-orang yang bukan Islam, dengan harapan mereka melakukan kejahatan itu untuk menarik minat orang-orang yang bukan Islam dan untuk menggerunkan rakyat. Apabila budak itu dipanah dengan panah, menyebut nama Allah, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ini, lalu budak itu syahid, maka orang ramai yang tadinya bukan Islam tiba-tiba berkata, amanna birabbilghulam, kami beriman dengan Tuhan budak-budak ini, Tuhan budak ini, kami beriman dengan Tuhan kanak-kanak ini. Lalu kerajaan yang berkenaan mengambil tindakan yang ganas, mengadakan roadblock di setiap jalan, menggali parit, diletakkan kayu pembakar, dinyalakan api,
setiap orang yang beriman dibakar hangus. Walaupun orang yang beriman ini terdiri daripada asalnya orang yang bukan Islam, yang baru memeluk Islam, tetapi mereka tidak rela di bawah pemerintah yang zalim. Mereka merasakan bahawa mereka lebih mati mulia daripada hidup di bawah pemerintah yang zalim. Kesalahannya kerana mengatakan kami beriman dengan Allah. Dan sesungguhnya kita tidak nampak kesalahan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita para syuhada di kampung Memali, melainkan kerana tuntutan mereka supaya negara ini diperintah dengan Islam, melainkan kerana kemahuan mereka supaya undang-undang Islam dilaksanakan dalam negeri ini. Kalaulah inilah ajaran yang dibawa oleh mereka, maka jelas kepada kita, bukan Ustaz Ibrahim Libya yang menganut ajaran salah, tetapi Mahathir dan pengikut-pengikutnya lah yang menganut ilmu salah. Saya bukan menyatakan dalam majlis ini, pernah saya ucapkan dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu, dalam satu sidang belanja bajet, saya menyatakan bahawa kerajaan telah memberi peruntukan kepada Jabatan Agama. Di antara tugasnya ialah untuk membasmi ajaran salah. Yang menjadi masalah kita sekarang, bukan rakyat yang menganut ajaran salah, tetapi kerajaan sendiri yang menganut ajaran salah. Terang-terang kita menyatakan bahawa rojokkan undang-undang negeri kita ini bukannya Quran dan hadis. Rojokkan undang-undang negeri kita ini ialah Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri dan perlembagaan yang digubal oleh Suruhanjaya Red. Bukan saya saja yang mengatakan, Ketua Hakim Negara Tun Haji Saleh Abbas menyatakan bahawa yang menjadi rojokkan undang-undang negeri ini bukannya Quran dan hadis, tetapi perlembagaan Malaysia, keputusan Dewan Rakyat dan keputusan Dewan Undangan Negeri. Dengan ini maka berlakulah satu syirik akbar, satu syirik yang besar yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dam bihillah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu yang memberi keizinan kepada mereka untuk mengadakan hukum syariat dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah? Kerana kuasa hakimiyah ialah kepunyaan Allah, kita hanyalah boleh menggubal undang-undang dalam perkara yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dewan Rakyat telah meluluskan undang-undang keluarga yang bertentangan dengan Islam. Penjajah Inggeris tak berani nak caput tangan dalam undang-undang keluarga. Tapi kerajaan Barisan Nasional yang pemimpinnya mengaku sebagai orang Islam berani membuat kerja yang tidak berani dibuat oleh tuan mereka penjajah. Kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan negeri. Kelantan telah diluluskan. Dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu baru-baru ini pun telah dikemukakan pindaan kepada enactment pentadbiran hukum syarak dalam perkara undang-undang keluarga. Terang-terang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang bercanggah dengan nas Quran, yang bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tunjukkan kepada mereka satu persatu perkara yang bertentangan dengan Quran, yang bertentangan dengan hadis Nabi, yang penjajah Inggeris tak berani campur tangan. Tetapi yang didengar di dalam dewan itu bukannya ayat Quran dan hadis Nabi. Yang diambil kira ialah suara undi terbanyak. Yang dikira ialah undi terbanyak. Oleh kerana di dalam dewan itu
Menteri Besar dia akhir ucapannya berdoa kepada Allah, di mana ketika beliau mengemukakan bajet, beliau berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Saya mengatakan bahawa doa ini adalah ibadat kepada orang Islam. Doa bukan perkara main-main. Allah menyatakan bahawa doa itu dimustajabkan apabila orang-orang Islam itu menunaikan syarat-syarat yang dikehendaki oleh Allah. Allah berfirman, alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang menyahut seruan Tuhan mereka, yang mendirikan sembahyang, yang bermesyuarat, yang membelanjakan harta benda mereka. Kerajaan kita banyak membelanjakan wang. Kerajaan kita mengadakan mesyuarat, walaupun yang dikira suara terbanyak bukannya kebenaran. Kerajaan kita mendirikan sembahyang, masuk TV sembahyang. Kita tak masuk dalam TV, dia masuk dalam TV sembahyang. Tetapi kerajaan kita tidak menunaikan alladzina istajabu li rabbihim, tidak menunaikan kewajipan menyahut seruan Tuhan. Kerana dalam perkara ini kerajaan tidak memberi ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka ikut perintah agama, kadang-kadang mereka ikut hawa nafsu. Mereka ikut hawa nafsu dan mereka meluluskan peraturan-peraturan dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan agama Allah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ramai di antara mereka yang tidak tahan ketika saya memberi ucapan. Mereka memberi jawapan serta-merta di tengah-tengah saya berucap. Dalam dewan itu bergili-gili mereka bangun. Lepas seorang-seorang tengah kita berucap, dia jawab. Sepatutnya giliran dia ada untuk jawab, tapi tak tahan dah dia jawab. Dia tak tahan, dia jawab. Dia jawab ikut dia. Dia memberi jawapan untuk membela diri. Tetapi alhamdulillah, kita mengemukakan kepada mereka nas-nas. Dan mereka menjadikan peristiwa memali sebagai suatu peristiwa yang disebut oleh kebanyakan ahli dewan. Dan kebanyakan menteri memberi ucapan dalam perkara memali. Kalau mereka boleh berucap dalam perkara memali, mengapa kita tidak boleh bercakap dalam perkara memali? Oleh kerana mereka bercakap, maka kita berhak bercakap. Oleh kerana mereka memutarbelitkan peristiwa memali ini, maka kewajipan kita menyatakan yang hak dalam peristiwa memali ini. Kita tetap menganggap bahawa peristiwa memali ini adalah satu kezaliman. Peristiwa memali ini adalah satu tindakan ganas. Peristiwa memali ini adalah satu tindakan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh kerajaan yang bersembunyi di sebalik demokrasi, yang bersembunyi di sebalik akta keselamatan dalam negeri, yang pada dasarnya bukan akta keselamatan dalam negeri, tetapi akta keselamatan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional. Akta keselamatan mereka, bukan akta keselamatan dalam negeri. Bukan itu caranya untuk menyelamatkan negeri. Bukan itu caranya untuk menegakkan keadilan dalam negeri. Di mana-mana negeri yang bermoral memelihara orang-orang yang terpelajar, memelihara orang-orang yang memberi nasihat kepada kerajaan. Kalau dia sedar bahawa dia adalah manusia yang ada kelemahan, kecuali kalau dia merasakan bahawa dia Tuhan, dia tak ada kelemahan, itu lain masalah. Tetapi kalau pemimpin-pemimpin itu menyedari bahawa mereka adalah manusia, mereka membuka dada untuk ditegur. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dilantik menjadi khalifah, menyatakan, ayyuhan nas, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum, fa in ahsantu fa'ayinuni wa in asa'tu faqawwimuni.
Wahai manusia, sesungguhnya aku dipilih menjadi ketua kamu. Dan aku bukanlah orang yang baik di kalangan kamu. Jika sekiranya aku betul, maka berilah pertolongan kepadaku. Jika sekiranya aku melakukan kesilapan, maka perbetulkanlah aku. Ini ucapan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar menyatakan, "Idza ra'aitum fiyya wijajan falyuqawwimhu." Apabila kamu melihat aku ini melakukan sesuatu yang belot, yang menyeleweng, maka perbetulkanlah aku. Lalu bangun seorang yang hadir. Wahai Umar, jika sekiranya kamu melakukan penyelewengan, kami akan perbetulkan kamu dengan pedang-pedang kami. Sayyidina Umar menjawab, Alhamdulillah, kerana ada di kalangan umat Muhammad orang yang sanggup membetulkan kesalahan Umar dengan pedangnya. Bukan Sayyidina Umar mengatakan kerajaan negeri ini akan mengharamkan pedang. Barang siapa yang menyimpan senjata api akan dijatuhkan hukum bunuh. Belum bunuh orang lagi dah nak bunuh dah. Simpan senjata je, dijatuhkan hukum bunuh. Ini adalah kerajaan yang pengecut, kerajaan yang penakut, kerajaan yang adil. Dia tidak takut kepada tegaran, dia tidak takut kepada pandangan yang diberi oleh rakyat, pandangan yang membina. Dan pemimpin yang adil, dia rela dia mati kalau dia zalim. Dan pemimpin-pemimpin yang takut mati biasanya adalah pemimpin yang bersalah. Pemimpin yang bersalah, oleh karena itu dia takut mati. Pernah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yang diziarahi oleh seorang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam itu bila sampai di Madinah, dia tanya orang Madinah, mana dia raja kamu? Lalu orang Madinah mengatakan, kami tidak ada raja, kami ada amir. Amir kami keluar di sana. Lalu orang yang bukan Islam yang membawa utusan daripada pemerintahnya bertemu dengan Sayyidina Umar. Ia melihat Sayyidina Umar berbaring di atas tanah dengan tiada pengawal pribadi. Lalu ia mengatakan, Umar, sesungguhnya kamu adil, maka kamu berani. Pemimpin kami dia tak adil, dengan sebab itu dia takut. Dengan sebab itu dia takut. Dan sesungguhnya mereka yang bertindak berani itu pada dasarnya adalah penakut. Pada dasarnya adalah penakut. Mereka adalah singa ketika berdepan di dalam TV, dan adalah tikus yang penakut ketika berhadapan dengan orang-orang yang berani menyatakan yang hak. Adakah menasabah Ustaz Ibrahim Mahmud yang duduk di sebuah bangunan yang begitu uzur dengan beberapa orang pengikut, dilancarkan serangan dengan anggota yang jumlahnya ribuan anggota digunakan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku ini adalah janji Allah, janji Allah, dan kita menyatakan sebagaimana orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira walamma ra'al mu'minuna al ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ikutan yang paling baik kepada kamu, kepada orang yang mengharapkan negeri akhirat, yang mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya, manakala orang-orang yang beriman
bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pasukan tentera bersekutu yang ramai yang datang mengepung mereka. Lalu mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang Allah janji nak uji kita. Sekarang sudah datang. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan tidaklah menambahkan kepada mereka malaikat keimanan dan penyerahan diri kepada Allah. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Terdapat di kalangan orang-orang yang beriman itu orang-orang yang benar janji mereka dengan Allah. Ada di antara mereka yang telah pergi syahid kerana benar janji itu, dan ada di antara mereka yang menunggu giliran dan mereka tidak sekali-kali mengubahkan janji itu. Ini adalah kenyataan Allah di dalam Al-Quran. Di samping itu, tidak kurang juga orang-orang yang hatinya kecut dalam menghadapi ujian ini. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. Tidakkah engkau lihat satu golongan manusia yang kami katakan kepada mereka, kufu aidiakum wa aqimus salat. Hulurlah tangan kamu, pegang tangan kamu, kemukakan tangan kamu, cukup mendirikan sembahyang dan tunaikan zakat untuk menguatkan akidah. Manakala dinyatakan, diwajibkan kepada mereka berjuang, berperang, lalu mereka takut kepada manusia seperti takut kepada Allah, ataupun lebih takut lagi kepada Allah. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan, mengapa engkau tidak akhirkan kepada suatu ajal yang lebih panjang, suatu masa yang lebih panjang, beri tempoh suatu masa yang lebih panjang. Ini satu golongan. Dan ada golongan dalam menghadapi keadaan yang seperti ini bersedia untuk menjadi alat bagi menentang Islam, walaupun mereka mengaku mereka adalah orang Islam. Inilah orang yang dinyatakan oleh Allah, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat, yang diwafatkan oleh malaikat, lalu malaikat berkata, mengapa kamu jadi begini? Iaitulah orang-orang yang mengaku mereka sebagai golongan Islam. Kemudian apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, mereka tak sanggup berhijrah kerana sayangkan harta, sayangkan pangkat, sayangkan kedudukan, sayangkan kepentingan. Bukan sekadar itu, tetapi apabila mereka dikerah untuk menyerang golongan Islam, mereka bersedia menjadi alat. Lalu malaikat bertanya, fima kuntum, mengapa kamu jadi begini? Mengapa kamu jadi macam ni? Sedangkan kamu mengaku kamu adalah orang Islam. Mengapa kamu jadi macam ni? Bersedia untuk menjadi alat bagi menyokong kezaliman, bertindak terhadap golongan Islam. Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka berkata, kami adalah orang-orang yang lemah di atas muka bumi ini. Apa nak buat, kami ni orang pangkat rendah. Oleh kerana ketua perintah, kami kena ikutlah. Kami nak cari makan. Kami ini adalah mustad'afin. Kami ini adalah orang yang lemah. Orang suruh buat kerja, kami terpaksalah bekerja. Apa boleh buat? Orang suruh intip-intip, orang suruh tembak-tembak. Kami adalah orang yang lemah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Malaikat bertanya, tidakkah bumi Allah ini luas? Mengapa kamu tidak berhijrah di atas muka bumi Allah ini? Bumi Allah ini luas, tak ada kerja lain kah?
Bumi Allah ini luas. Banyak berbagai-bagai kerja. Kamu boleh pergi ke mana-mana. Tidakkah bumi Allah ini luas? Maka mereka itu tiada balasannya malaikat neraka Jahannam. Dan sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Itu adalah pernyataan dari Allah yang perlu dikaji, yang perlu dibaca, yang perlu dibahas, yang perlu diteliti dan diambil iktibar oleh setiap orang yang beriman kepada Allah. Innama a'izukum biwahidatin an taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru. Sesungguhnya aku menasihatkan kamu supaya dengan satu perkara sahaja, iaitulah kamu berdiri kerana Allah untuk mencari kebenaran secara berdua ataupun secara berseorangan. Kemudian kamu berfikir dengan sematang-matangnya. Ini adalah perintah Allah. Setelah kita mendengar pandangan-pandangan yang diberi, jangan saja kita mendengar taklimat yang diberi oleh orang. Kita menelan bulat-bulat taklimat yang diberi, kita naklah pulang ke rumah. Berfikir secara berdua ataupun secara seorang. Thumma tatafakkaru. Kemudian kamu berfikir secara berseorang ataupun secara berdua dengan seikhlasnya untuk mencari keadilan dan mencari kebenaran. Ini adalah nasihat yang diberi kepada orang yang otaknya berada di kepala, bukan orang yang otaknya berada di perut. Ini adalah suatu pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya masa untuk kita menghisap diri kita adalah masih ada. Oleh kerana itu, marilah masing-masing kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan supaya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita bersama-sama dengan kafilah syuhada yang mendahului kita dan akan bertalu-talu dalam perjalanan dalam perjalanan perjuangan Islam ini. Dan sesungguhnya kita menyatakan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyatakan dengan niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tiada lain dan tiada bukan yang menjadi matlamat kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna, Allah matlamat kami. War rasulu qudwatuna, rasul ikutan kami. Wal Qur'anu dusturuna, Quran perlembagaan kami. Wal jihadu sabiluna, dan jihad jalan kami. Wal mautu fi sabilillah asma amanina, dan mati dalam perjalanan untuk menegakkan agama Allah adalah cita-cita kami yang tertinggi. Inilah insya-Allah akan menjadi suatu pegangan dan keyakinan untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.